A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, pertama-tamanya sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya, kerana dengan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih kita dari kalangan jutaan manusia di atas muka bumi ini untuk berada di dalam majlis ilmu, salah sebuah taman-taman syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala telah peruntukkan kepada kita di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita di dalam taman-taman syurga ini menjadi titik mula untuk kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala berkekalan. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah sidang penonton sekalian, hari ini kita bertemu lagi bagi edisi 13 Januari 2021 bersamaan 29 Jamadil Awal 1442 Hijriah, hari Rabu, dan insya-Allah sidang penonton sekalian, kita pun sudah mendapati bahawa sekarang ini kita berada di dalam fasa PKP 2.0. Mudah-mudahan dengan adanya kita dalam PKP ini, kita mampu untuk memutuskan secara terus rantaian COVID-19 di bumi Malaysia ini khususnya, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebagai permulaannya, ayuh sama-sama kita saksikan terlebih dahulu statistik terkini penularan virus COVID-19 di Malaysia. Sehingga semalam 12 Januari 2021 sehingga jam 12.30 tengah hari, terdapat sebanyak 3,309 kes baharu telah dicatatkan dan sebanyak 3,303 kes merupakan kes penularan tempatan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes aktif dan keboleh jangkitan adalah sebanyak 30,390 kes. Ini merupakan satu angka yang cukup besar dan duka cita dimaklumkan terdapatnya 4 kes kematian baharu semalam yang menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian di Malaysia adalah sebanyak 559 kes. Jadi sidang penonton sekalian, mudah-mudahan dengan berkuat kuasanya PKP dan juga pengumuman yang diumumkan darurat semalam, mudah-mudahan dengan adanya pengumuman sebegini, kita akan mampu untuk terus mendisiplinkan diri kita dengan mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pastikan kita sekiranya tidak ada sebarang keperluan sama sekali untuk berada di luar rumah, pastikan kita kekal berada di luar rumah, dan sekiranya kita perlu keluar, pastikan kita sentiasa mengamalkan untuk memakai pelitup muka, yang keduanya sentiasa mencuci tangan, dan pastikan kita kekalkan penjarakan fizikal kita. InsyaAllah dengan disiplin yang kita tunjukkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kemudaratan dan juga wabak COVID-19 ini daripada seluruh dunia, khususnya di bumi Malaysia kita yang tercinta ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, dalam surah Taha ayat 14, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang bermaksud sesungguhnya solat itu mencegah seseorang daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Jadi persoalannya, apakah yang dimaksudkan dengan solat mampu untuk mencegah daripada melakukan perkara keji dan mungkar? Ini yang kita akan sama-sama bincangkan pada hari ini menerusi topik fiqh solat kita, iaitu berkaitan dengan mencegah
fahsya dan mungkar. Dan insya-Allah pada pagi ini kita cukup bertuah kerana sekali lagi kita diberi peluang untuk bersama dengan salah seorang pendakwah bebas yang cukup tidak asing lagi dan tidak perlu untuk diperkenalkan biodatanya, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhadir Jul kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, fiqh solat, mencegah fahsya dan mungkar, boleh untuk menghubungi secara terus di talian 1800 88 1677 ataupun boleh untuk meninggalkan komen di ruang komen kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. InsyaAllah soalan-soalan yang menarik kita akan ajukan kepada yang berbahagia Ustaz untuk kita sama-sama mendapatkan jawapannya insyaAllah. Jadi sebagai permulaannya lah Ustaz, kita semua mestilah saya tahu, saya sendiri dan juga para penonton ingin mengetahui sebenarnya apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan solat itu mampu mencegah fahsya dan mungkar, dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan fahsya. Adakah cukup sekadar keji yang kita faham selama ini? Silakan Ustaz. Syukur jazilan Ustaz Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul islam wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Syukran jazilan al-fadhil Ustaz Luqman. Pertanyaan tentang solat mampu ataupun boleh mencegah seseorang daripada melakukan fahsya yang diterjemah dengan keji dan mungkar. Ayat dalam surah Taha tadi ada kesinambungannya dengan ayat dalam surah Al-Ankabut ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Bacalah olehmu wahai Muhammad apa yang diwahyukan ke atas kamu daripada Al-Quran, Al-Kitab. Wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Ini kita akan bincangkan kenapa tidak disebut wa'malis salah dan lakukan salat, ataupun waf'alis salah dan kerjakan salat. Kenapa harus wa aqimis salah? Satu, mendirikan salat. Hak kedua, kenapa as-salah itu alif lam ma'rifah? Kenapa tidak wa aqim salatan? Boleh juga, tetapi wa aqimis salah. Itu kita akan bahaskan selepas ini. Barulah selepas itu Allah menyebutkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu boleh mencegah seseorang daripada melakukan kekejian dan melakukan kemungkaran. Kemudian Allah tutup dengan wala dzikrullahi akbar. Dan ingatlah bahawa dengan mengingati Allah bermaksud dengan salat itu akbar, lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Tadi Ustaz Luqman dimulakan dengan wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Barulah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar di tengah-tengah. Kemudian diapit lagi dengan wala dzikrullahi akbar. Dan mengingati Allah itu maksudnya salat itu akbar, lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Yang kita sebutkan topik kita hari ini di antara dua salat ini. Barulah Allah sebutkan wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan sesungguhnya Allah tahu apa yang kamu lakukan. Pertama sekali penggunaan perkataan iqamah, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat. Tidak waf'alis salah, kerjakan salat, ataupun wa'amalis salah, lakukan salat. Para ulama mengatakan kerana dua sebab. Perkataan iqamah yang ada pada solat itu menunjukkan kepada kebanyakan rukun-rukun dalam solat, yang 13 itu kebanyakannya berdiri. Naam, qiyam itu berdiri. Membaca suratul Fatihah itu berdiri. Takbiratul ihram wajib berdiri. Niat wajib berdiri. Suratul Fatihah wajib berdiri. Demikian yang lain. Itu yang pertama. Yang lebih penting daripada itu yang kita nak bahaskan, kenapa iqamah? Kenapa tidak lakukan ataupun tunaikan kalau nak diterjemahkan? Para ulama menyebutkan bahawa kalau seseorang itu berdiri itu tanda keseriusan. Seperti kalau kami sekarang berbicara dengan Ustaz Luqman, kalau kami sambil baring-baring santai-santai itu santai sangat. Paling kurang kita duduk lagu ni ataupun kita berdiri. Itu tanda keseriusan. Itu satu. Nak kaitkan dengan solat macam mana? Iaitu mendirikan solat dengan bersungguh-sungguh.
bukan dengan sambil lewat. Dikuatkan lagi dengan perkataan as-salah yang kita sebutkan, inna salata. Inna itu adalah huruf taukid yang menunjukkan sesungguh-sungguhnya. Apabila ada huruf taukid ataupun taukid, itu menunjukkan perkara yang nak dikhabarkan selepas huruf takkid ini adalah perkara yang serius, perkara yang besar. Kerana itu yang disebutkan di situ adalah solat. Satu. Yang kedua, tidak disebut inna solatan, tetapi inna solata. Nah, tidak disebut inna solatan. Barulah tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak, tetapi inna solata. Yang mengaji bahasa Arab faham maksud ini. Sebab kalau solatan itu adalah nakirah, solat. Tapi kalau as-salata ataupun as-salatu, solat itu. Itu maksudnya al-ma'rifah. Maksudnya sama dengan ilah. Ilah itu Tuhan. Terjemah mudah. Kalau al-ilah ataupun Allah, itu jadi ismul ma'rifah. Jadi kerana itu as-salah yang tidak disebut dengan inna salatan tanha anil fahsya'i wal munkar, tetapi inna salata, barulah tanha anil fahsya'i wal munkar. As-salat di sini seperti yang disebut oleh Al-Imam As-Sawi di dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala tafsir Jalalain. Ulama mengatakan solat ini dengan al-ma'rifah, iaitu solat yang didirikan memang satu bersungguh-sungguh dengan menjaga rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, syarat sahnya, menjaga akan kekhusyukannya, menjaga akan hakikat zahir dan batin. Hakikat zahir, hakikat batin kita sudah bicarakan dalam bulan lepas Ustaz Luqman dengan Ustaz Azrin. Sepanjang 1 bulan kita bicarakan yang dikatakan solat itu bukan hanya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatatun bi taslim, tak. Kumpulan-kumpulan perkataan-perkataan, pengucapan, bacaan yang dimulai dengan suratul Fatihah, takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Bukan itu sahaja, tetapi hati itu juga solat. Hati itu mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kumpul, yang kita bincangkan dalam sebulan yang dulu, itu dikumpulkan, dibawa dalam solat. Sehingga solat itu bukan sahaja dalam bentuk yang zahir, tapi dalam bentuk yang batin. Itulah yang nanti tanha. Sebahagian menterjemahkan dengan mencegah. Itu Ustaz Azrun, ya. Sebahagian ulama mengatakan yang lebih tepat adalah boleh mencegah. Naam. Kenapa? Sebab ada orang yang solat tetapi tak pun tercegah kemungkarannya ataupun kekejiannya. Tetapi solat itu memang mampu. Bukan terus on the spot begitu. Melihat orang itu juga dari segi keseriusannya memegang ataupun memperjalankan agama ini dan aturannya. Sehingga itu seorang lelaki datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad dan al-Imam Al-Baihaqi, al-Imam Al-Bazzar dan yang lain-lain. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, dia mengadu sebenarnya tentang inna fulanan, sesungguhnya ada seorang lelaki yusalli bil lail. Dia solat pada waktu malam. Fa idza asbaha saraqa, apabila pagi dia mencuri. Apa yang kata sembahyang boleh mencegah daripada kekejian dan kemungkaran tadi tu? Lagu tu Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna salatahu satanhahu. Sesungguhnya solatnya nanti akan mencegahnya. Kalau tidaklah akan datang. Mungkin seminggu, mungkin sebulan akan datang. Jadi bermakna terjemahan yang lebih tepat supaya jangan kita katakan solat itu salah. Kita orang yang mendirikan solat itu, orang yang mengerjakan solat itu. Sebab itu sangat bagus digunakan terjemahan mendirikan solat, iaitu menjaga rukun dan syarat sah dan sebagainya, solat zahir dan batin. Tetapi ada juga orang yang sembahyang tapi dia buat juga benda hak tak elok. Apakah solat itu yang silap? Tidak. Tetapi dirinya orang itu, apakah dia betul-betul mendirikan solat ataupun mengerjakan solat ataupun melakukan solat. Dan yang lebih penting adalah solat itu memang pasti, tapi bila tu. Kerana itu Nabi mengatakan inna salatahu satanhahu. Kalau dia kerjakan solat berterusan, terus menerus tahu cara solat zahir dan batin, insya-Allah lambat laun dia akan berhenti daripada melakukan kekejian dan
kemungkaran. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, itu merupakan pendahuluan yang awal yang dimanakan dikatakan oleh yang berbagai ustaz, iaitu berkaitan dengan solat ni bukan hanya sekadar satu perlakuan yang bermula dengan takbiratul ihram dan juga diakhiri dengan salam, tetapi ianya juga perlulah dihadirkan melalui hati kita dalam solat. Dan juga sekiranya seorang itu bersolat tetapi masih lagi melakukan kemungkaran, bukan salah solat tetapi salah individu terbabit. Tetapi seperti yang kata juga yang bagi ustaz, solat itu akhirnya akan mencegah juga seseorang itu daripada melakukan perkara yang keji dan kemungkaran, insya-Allah. Jadi ustaz, kita nak raikan soalan pertama ini, dia ada kaitan sedikit dengan ulasan ustaz sebentar tadi. Jadi insya-Allah soalan pada Facebook pada sahabat kita. Soalannya masih lagi tidak ada. Okey. Soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada hadis yang mengatakan perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, seluruh amalannya pun baik. Apabila solatnya buruk, seluruh amalannya pun buruk. Soalan saya, boleh ustaz huraikan berkenaan hadis tersebut? Dan yang keduanya, ada orang yang solat tapi tidak melakukan perkara lain yang disuruh agama seperti membaca Al-Quran, menutup aurat dengan sempurna. Adakah ini berkaitan dengan solat yang tidak baik seperti dalam hadis tersebut? Mohon pencerahan. Syukran jazilan. Silakan ustaz. Baik, masya-Allah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan yang sangat baik tadi Ustaz Luqman. Hadis tentang perkara pertama yang akan dihisab di hari kiamat, solat. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Perkara pertama yang akan dihisab, dikira yang membabitkan hamba itu di hari kiamat nanti solat. Nah, kalau dia baik, hak lain baik. Kalau dia tak baik, hak lain pun tak baik juga. Dia solat ini seperti kalau guru kami Al-Fadil Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu' Al-Banjari, beliau kata solat ni seperti akaun. Nah, kalau orang yang berpuasa ke apa semua sekali, bagus, alhamdulillah. Bawa duit banyak pergi kat bank. Time kata nak simpan tu orang tanya akaun nombor apa? Dia tak ada akaun. Tak ada akaun lagi. Jadi dia nak kena ada akaun, barulah boleh hak lain tu boleh masuk. Nah, itu satu. Yang kedua, perumpamaan orang nak pergi travelling ke ataupun pergi mana-mana, pertama sekali nak kena tunjuk dengan immigration adalah kad pengenalan ataupun pasport tu. Walaupun hak lain semua dah elok belaka, tapi hak ni tak ada, tak boleh. Dia tak boleh dibagikan. Ini sebagai satu syarat. Jadi kerana itu solat itu adalah sangat penting sekali sebab ia sebagai license tadi tu dan sebagai account untuk hak lain dia terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, nak tunjukkan tadi tentang solat, pentingnya solat itu. Malah kalau kita lihat fardu ataupun ibadah yang paling besar yang Allah bagi pada hamba, solat. Ibadah yang paling besar yang hamba persembahkan kepada Allah, solat. Cara tasyri'an itu, syariat itu bagaimana disyariatkan pun berbeza. Salah ke mana? Hak lain cukup dengan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi kalau solat tak, dia kena perjalanan yang besar, tak berlaku pada nabi dan rasul yang lain. Al-Isra, perjalanan bumi, Al-Mi'raj, perjalanan langit, baru terima hak solat tadi itu. Itu pertama, nak tunjuk pentingnya solat. Yang kedua, dia solat bagus tapi dia tak baca Quran dan dia tak tutup aurat. Kalau tak baca Quran itu agak ringan sedikit, bukan kata tak baca Quran tu bagus. Dia lebih ringan daripada buka aurat, sebab aurat itu adalah wajib. Menutup aurat itu adalah wajib, baca Quran itu sunat. Jadi kerana itu kalau dikerjakan yang sunat, pahala. Tidak berdosa. Tapi dikerjakan yang haram, terbuka aurat dan sebagainya, itu jelas-jelas sudah haram. Jadi dia macam tembung dua. Solat tu bagus, kemudian buka aurat, jadi tak apa nak kemai. Tak ngam. Tak ngam dua tu. Nah. Jadi lagu mana? Itu antara tanda. Solat itu ada muskilah. Muskilah bukan solatnya, tetapi orang yang mendirikan solat. Solat pasti tak ada muskilah. Jadi kerana itu orang itu harus memperbetulkan diri dia. Pun begitu. Nah, teruskan solat, jangan tinggal. Itu yang nama istiqamah tadi tu. Nah, jangan tinggal, lambat laun, insya-Allah. Nah, selama mana ada dalam perasaan seseorang itu, hatta kalau dia buat maksiat sekalipun, tapi ketika dia melakukan solat akan ada satu tu. Nah, nafsu dia di antara amarah dengan
nafsu lawamah, Lawamah. mutmainnah, mulhamah tak masuk lagi. Dia dok ada rasa walaupun dia buat salah, dia dok rasa kena kembali pada Allah. Itu namanya lawamah. Jadi kerana itu orang itu dia kena perbetulkan cara solatnya zahir dan batin. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat kita sebentar tadi. Jadi dia tak cukup sekadar kita solat zahir saja, tetapi kena juga solat dalam keadaan zahir dan batin hadir bertemu dengan Allah SWT. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, banyak lagi persoalan yang kita akan cari jawapannya. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. PKP 2.0 kembali menjelma. Pasti di sebaliknya terselit hikmah. Tanyalah Ustaz kembali bersua. Mudah-mudahan pertemuan beroleh rahmah. Alhamdulillah sedang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik yang cukup penting bagi kita bersama untuk sama-sama kita dalami dan fahami, iaitu berkaitan dengan fiqh solat, mencegah fahsya dan mungkar. Kepada sidang penonton yang ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen. Dan kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita dari Indonesia, Brunei, Singapura dan seantero dunia yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, sekiranya ada sebarang persoalan, jangan diajukan menerusi ruangan komentar di live Facebook, tapi keluar sebentar, pergi ke gambar poster saya dengan yang berbahagia Ustaz Muhajir Jul kita, boleh untuk bertanyakan soalan-soalan anda menerusi ruangan komentar di bawah gambar poster tersebut. Dan jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama untuk berkongsi ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan melakukan satu tugas yang mudah, iaitu dengan menekan butang kongsi. InsyaAllah sama-sama kita mendapatkan manfaatnya insyaAllah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, kita nak raikan persoalan berikut daripada sahabat kita, daripada saudari Humairah Muhammad Isnin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhadir dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh ke Ustaz terangkan maksud hadis ini? Seorang lelaki menunaikan solat selama 60 tahun tetapi satu pun solatnya tidak diterima Allah. Perkara ini berlaku kerana dia menyempurnakan sujudnya tetapi tidak menyempurnakan rukuknya, atau menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jazakumullahu khair. Jadi Ustaz, apakah yang maksudkan sebenarnya dengan kesempurnaan rukuk dan sujud Ustaz? Silakan. Masya-Allah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan daripada Puan Humairah, hadis daripada Al-Imam Ibn Abi Syaibah. Seseorang itu solat 60 tahun lama kan Ustaz Luqman, tapi tak diterima. Biasa dia sempurnakan rukuk tapi tidak sujud. Dia sempurnakan sujud tapi tidak rukuk. Nah, ini ada kaitan dengan yang disebutkan dengan tamak-ninah dan kesempurnaan rukun itu. Dalam bulan yang lepas, tahun yang lepas kita bincang. Maksud saya bulan 12 lepas. Kita bicarakan panjang soal ke mana yang katanya solat zahir dan batin. Kita batin itu kita inginkan khusyuk, kita inginkan dekat kepada Allah, menyelami maknanya bagus. Tapi dalam masa yang sama, rukun-rukun qauli itu, rukun-rukun fi'li itu mesti kita jaga. Sebab itulah Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubat, beliau menyebutkan faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu.
Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu amalan, faman bighairi ilmin ya'malu, tanpa ilmu dia mengerjakan dia, fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalan dia ditolak, tidak diterima oleh Allah. Pasal cara rukuk yang sempurna, cara sujud yang sempurna tidak dilakukan. Itu tak cerita lagi bab yang batin, tak cerita lagi. Sehingga dalam hadis yang terkenal yang disebut dengan al-musi fi salatih, al-musi fi salatih, ada seorang yang solat, kemudian lepas dia sembahyang, Nabi kata qum fa salli fa innaka lam tusalli, kamu berdiri dan sembahyang, pasal kamu tadi tak sembahyang. Dia pun solat lagi. Kemudian Nabi kata qum fa salli fa innaka lam tusalli, berdiri pasal kamu berdiri dan sembahyang, pasal kamu tak sembahyang. Sampai 3 kali. Qum fasalli fa innaka lam tusalli, berdirilah dan solat sebab kamu tidak solat. Rupa-rupanya orang ini tadi tidak menyempurnakan hak-hak yang ada pada rukun-rukun fi'li, terutama sekali dalam tamakninahnya. Jadi kerana itu sembahyang kena bawa 2. Satu tadi hati kita, yang kedua cara mengerjakannya itu kena mengikut syarak. Sebab itu kita selalu sebutkan Ustaz Luqman, kita kata wallahu a'lam bis-shawab. As-shawab, as-shawab itu maksudnya hak betul. Hak betul seperti yang Quran sebut dan seperti yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan asal solat, takut tadi bukan mendirikan solat tetapi mengerjakan solat ataupun menunaikan solat ataupun melakukan solat. Hak sebenarnya mendirikan solat. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi tak cukup maksudnya. Just solat ni tak boleh lajulah maksudnya. Kena ada tamak ninah dia tu. Jadi insyaAllah sidang putus sekalian, mudah-mudahan menjawab persoalan pada saudari Humaizah sebentar tadi. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada sahabat pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan Ustaz. Okey, soalan saya pagi ni tanya Ustaz. Dalam surah At-Taubah ayat 71, apakah sifat-sifat orang yang khusyuk dalam solat dapat mencegah fahsyat dan munkar? Dan yang kedua, apakah janji-janji Allah SWT kepada orang-orang yang benar-benar khusyuk dalam solat? Itu je soalan saya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Ismail kita, orang yang sentiasa pemanggil setia kita pada setiap pagi. Alhamdulillah bertanyakan 2 soalan yang cukup menarik Ustaz. Iaitu berkaitan dengan solat itu, bagaimanakah seorang itu yang bersolat mampu untuk mengajak orang melakukan kebaikan dan juga mencegah orang pada melakukan kemungkaran, dan bagaimanakah apakah syarat-syarat solat itu mampu untuk mengajak orang melakukan kebaikan dan juga mencegah seseorang pada melakukan kemungkaran. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih Tuan Haji Ismail bertanya surah At-Taubah ayat 71. Dan pula saya nak rujuk tapi di situ merujuk tentang khusyuk dan bagaimana kaitan khusyuk itu dengan fahsyat dan mungkar. Soalan ini sangat bagus sekali. Ini disebut oleh Al-Imam As-Sawi di dalam kitabnya Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain. Menarik juga, dan perkara yang sama disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitab beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim yang terkenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Begini, bagaimana yang kata solat itu boleh mencegah fahsyat dan mungkar dan kaitan khusyuk tadi tu. Kenapa? Kerana ketika orang itu solat, dia khusyuk. Dia khusyuk, apa maksud khusyuk? Khusyuk tu bukan bermakna pejam mata dan kita tak tengok orang lain. Takut tak jadi lain. Baik. Khusyuk itu dia ada cara-cara dia. Kalau Imam Al-Ghazali menyebut ada 6 cara dia. Pertama sekali dengan hudurul qalbi, hadir hati. Yang kedua tafahum, faham apa yang dibaca. Yang ketiga haibah, merasa hebatnya Allah. Yang keempat ta'zim, membesarkan Allah. Yang kelima haya, rasa malu diri sendiri. Solat takut tak apa nak kena dan betul. Dan yang terakhir raja, walaupun begitu mengharapkan akan Allah terima. Setiap satunya ada huraian. Jadi khusyuk itu ada kaitan dengan ketenangan hati ketika solat. Sebab itu dalam 2 kitab yang saya sebutkan tadi, Hasyiah As-Sawi dengan Tafsir Ibn Kathir menyebutkan dalam itu. Kedua-dua orang imam ini menyebutkan orang yang solat itu dia membawa hakikat zahir dan batin dengan kesempurnaan rukun dan sebagainya. Satu, dia dirikan solat tu satu.
dia dirikan solat itu satu. Yang kedua, dia bawa kesempurnaan rukun, syarat sah, yang sunat, tidak melakukan yang membatalkan solat, makruh dan sebagainya. Tambah satu lagi, istiqamah, maksudnya 3. Nah, tadi mendirikan solat dengan bersungguh-sungguh, yang kedua hakikat zahir dan batin dalam ni, barulah yang ketiga dia istiqamah. Jadi istiqamah itu penting. Jadi dalam tengah-tengah tadi itu antara dibawanya unsur khusyuk di situ. Dan ketika dia solat, dia tahu falsafah solat yang kita bicarakan yang batin itu. Antaranya apa? At-tathhir minal hadathil hissi wal ma'nawi. Dia membersihkan diri dia daripada hadath-hadath yang kotoran yang luaran dan dalaman. Itu maksudnya hati. Yang penting juga apa? Tajdidut taubah. Dalam solat tu dia memperbaharui taubatnya kepada Allah. Sudah pasti dengan membawa makna batin yang kita bicarakan bulan lepas. Ketika dia bawa itu semua, nanti hatinya bercahaya, dadanya bersih, imannya bertambah, lalu bertambah cinta kepada kebaikan, menyedikitkan dan menghilangkan keinginannya kepada keburukan. Ketika itu kerohaniannya bertambah. Bila kerohaniannya bertambah, ini yang disebut dalam dua kitab ini menarik. Satu, dia tidak akan melakukan fahsyak dan mungkar, itu satu. Yang kedua, ketika orang yang solat itu memang dia lakukan fahsyak dan mungkar, kekejian dan kemungkaran, dia akan cuba untuk menjauhkan dirinya daripadanya. Barulah dia bersungguh-sungguh menghindarinya. Kesan tadi apa? Kesan daripada solat yang betul, kerohaniannya itu naik, sifat-sifat kebaikannya itu sudah bagus, lalu dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak elok tadi itu. Sehingga ada 3 keadaan. Satu, dia tak terus buat fahsyak dan mungkar. 2, mungkin orang itu buat fahsyak dan mungkar tapi dia tinggal sikit-sikit. Yang ketiga, dia tinggal terus. Itu kesan daripada solat yang baik dan dikerjakan dengan betul tadi itu. Khusyuk tadi juga apa dia ketika dia solat, dia bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dibawanya perkara itu bukan saja dalam solat tetapi di luar solat. Itu yang disebut sebagai iqamah. Sehingga ada yang mengatakan solat daim. Solat daim itu antara maksudnya adalah pengertian solat itu dan falsafahnya daim sentiasa. Bukan saja ketika solat, sehingga di luar solat pun sama juga. Jadi insya-Allah. Jadi itulah yang kita harapkan agar solat kita hanya bukan sekadar kita fokus ataupun kita mempelajarinya hanya dalam solat, tetapi juga mampu untuk kita keluarkan di dalam kehidupan seharian kita insya-Allah. Dan juga bertepatan Ustaz seperti mana yang katakan oleh Allah dalam surah At-Taubah 71, daripada solat tersebut akan mengajar dan mendidik seorang itu untuk mengamalkan yang makruf dan juga mencegah yang mungkar insya-Allah. Jadi saudara penonton sekalian, kita teruskan lagi dengan persoalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita dari saudara Sairul Nizam. Assalamualaikum Ustaz dan Na'i serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah rupa solat yang dapat mencegah kemungkaran? Kerana ada orang kata kalau orang yang solat tapi masih buat dosa, maka tidak guna dia teruskan solat. Mohon pencerahan. Assalamualaikum daripada Taiping, Perak. Ni satu soalan yang kebanyakannya diajukan oleh remaja-remaja kita ni. Bagaimana? Silakan Ustaz. Sehingga dan soalan ini juga Ustaz Luqman memang selalu sangat. Malah pada kita juga pun. Kita dah dirikan solat, dalam arti kata dirilah, hak tu hak sebenarnya, tapi lakukan juga lagu mana. Satu tafsiran yang menarik daripada guru kepada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Hanafi. Guru beliau adalah Al-Imam Hammad bin Sulaiman. Imam Hammad bin Sulaiman, beliau belajar 20 tahun dengan beliau. Tafsiran ini sangat mudah dicerna. Beliau kata yang katanya solat itu menegah daripada fahsyak dan mungkar ialah ketika solat orang tidak akan lakukan fahsyak dan mungkar. Itu sangat mudah sekali. Lagu itu lebih mudah. Itu ketika solat tak ada lah orang lakukan fahsyak dan mungkar. Fahsyak ni apa, mungkar ni apa? Kita syarahkan sedikit. Fahsyak itu fahusya itu masta'zama qabhuhu min qawlin aw fi'lin. Sesuatu yang buruk dia terlalu besar, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Itu terlalu besar. Sehingga Al-Imam Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan yang dikatakan fahsya itu lebih kepada zina. Lebih kepada zina. Maksudnya keburukan yang besar sangat. Lebih kepada zina.
Ulama lain mengatakan itu juga boleh digunakan untuk maksiat dan dosa yang lain, tetapi ia lebih merujuk kepada yang berkaitan dengan hubungan badan ini. Zina ataupun liwat ataupun hatta percakapan yang bawa kepada perkara itu. Perkataan yang tak elok, cerita benda-benda yang sensitif, yang cerita benda-benda tak elok, yang berkaitan dengan benda-benda lagu ni, itu fahsyak. Tetapi lebih jelas fahsyak itu adalah zina, kata Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Adapun mungkar itu ma ankarahu syara', apa yang diingkari oleh syara', wal aqlus sahih, dan akal yang sahih. Ini lebih umum. Semua dosa, semua maksiat itu terangkum di dalam mungkar. Malah fahsyak tadi adalah lebih khusus dipayungi mungkar. Maksudnya mungkar itu lebih umum, di antara kemungkaran yang besar fahsyak. Lagu tu. Walaupun tak semestinya mungkar itu fahsyak. Mungkar apa sahaja ma ankarahu syar'u, apa yang diingkari oleh syarak, maksudnya syarak tidak suruh buat, wa al-aqlu sahih, dan akal yang sahih. Termasuk juga dalam bab adat, itu juga mungkar. Antara kemungkaran itu fahsyak. Jadi fahsyak itu adalah mungkar, tapi kemungkaran itu tak semestinya fahsyak. Fahsyak ini dia lebih menurus kepada zina dan perkara-perkara yang disebutkan tadi itu. Kalau mungkar ma ankarahu syar'u wal aqlu sahih, syarak mengingkarinya, tak kenal yang namanya mungkar itu, rasa pelik. Sebab itu lawan bagi mungkar adalah ma'ruf. Sebab itu kita sebut al-amru amar ma'ruf nahi mungkar. Dia tidak amar ma'ruf nahi fahsyak, tidak. Tak ada. Pasal apa? Pasal mungkar itu benda hak tak diketahui, hak pelik daripada syarak, tak ada dalam agama suruh lagu ni, tapi yang ma'ruf itu yang disuruh. Pasal itu mungkar itu dia kena tuju dengan ma'ruf. Sebab tu disebut amarlah ma'ruf, nahilah mungkar. Lagu tu dan mungkar itu dia lebih umum, walaupun dia tidak berbentuk dosa. Bagi contoh, seorang budak kecil, dia minum arak. Apakah dia berdosa? Dia tak berdosa, pasal dia bukan mukallaf. Tapi perbuatan itu mungkar. Sama juga sesuatu yang dari segi adat manusia tak berapa nak elok, itu mungkar walaupun bukan berdosa. Contohnya mencium isteri di khalayak ramai. Dalam setengah masyarakat pelik. Itu mungkar, tapi bukan maksiat. Itu bukan dosa, itu bukan fahsyak. Jadi mungkar itu bukan kebiasaan. Ya, sesuatu kebiasaan pun boleh dalam masyarakat yang bukan kebiasaan, dianggap pelik lagi tu. Sebab itu dalam Islam bukan amar ma'ruf nahi fahsyak, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan menjaga kemungkaran itu dijauhi, nanti juga akan dijauhi fahsyak itu. Insya-Allah. Jadi sebenarnya mungkar ini lebih umum, daripada fahsyak. Fahsyak ini merupakan salah satu cabang daripada kemungkaran. Satu ilmu yang baru. Jazakallah Ustaz. Jadi insya-Allah sidang betul sekali kita Ustaz. Pada saat ini ada sahabat pemanggil kita lagi di talian. Tuan Haji Omar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Luqman dan juga Ustaz Muhadir Jul. Ya, saya Umar Abdul Majid dari Pelda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah, saya sihat. Ya. Silakan. Soalan saya begini. Ustaz, kadang-kadang kita setiap hari kita minta dalam doa kita Ustaz Rabbana zalamna anfusana wa antaghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu baguslah kita minta, jangan tertipu. Ni Ustaz Lepas tu sambung lagi Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, jauhi dari api neraka. Persoalannya Ustaz, dalam doa selepas solat, doa bukan main mohon. Tapi apabila lepas dia doa, turun je dekat daripada tangga masjid, dah jumpa kawan lama, dah lain macam, dah jadi berubah dah perangai Ustaz. Jumpa pula kawan lama, membawang pula di situ. Jadi soalan saya Ustaz, apakah permohonan kita ini tidak selari dengan sifat perangai kita seharian, boleh membuatkan solat kita itu tidak mencapai matlamat, iaitu menghindari daripada fahsya dan mungkar ini? Apakah apa yang dikatakan ketidakseimbangan kita minta lain, perangai kita lain pula,
Jadi boleh menyebabkan solat kita itu tidak dapat menghalang daripada perbuatan fahsyah dan mungkar ini, Ustaz. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak, Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar kita. Jadi Ustaz, kita nak tahu tentang jawapannya, tapi kita nak berhenti berehat sebentar. Sedang penonton sekalian yang kemana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kembali kita bergabung dan berpadu pada pagi ini menerusi rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik yang cukup menarik berkaitan dengan aktiviti seharian kita. Sehari semalam 5 kali kita melakukannya, iaitu berkaitan dengan solat, mencegah fahsya dan mungkar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi ini kita ambilnya sebagai satu cara ataupun sebagai satu kaedah untuk kita memperbaiki solat kita agar solat kita mampu untuk mencegah kita daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. InsyaAllah, kepada sedang penonton yang ada sebuah persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen, insyaAllah. Jadi Ustaz, sedang penonton sekalian, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan yang cukup menarik daripada Tuan Haji Omar kita yang bertanyakan berkaitan dengan Ustaz, berkaitan dengan solat ni Ustaz. Ada orang solat, lepas tu dia berdoa untuk kebaikan. Tetapi keluar pada solat, luar pada doa, dah habis jadi cacar merba, Ustaz. Jadi Ustaz, apakah sebenarnya permasalahan tu? Adakah solat, adakah disebabkan oleh ketidakseimbangan solat, doa dan juga perlakuan di luar solat tersebut menyebabkan solatnya itu tak mampu nak mencegah diri dia daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar, Ustaz? Silakan. Alhamdulillah, soalan daripada Tuan Omar kita yang sangat bagus sekali. Itulah yang kita hadapi lah ni. Bukan sahaja orang-orang biasa, tapi orang yang luar biasa pun juga. Maksud saya adalah orang yang beramal. Contohnya orang yang bertariqat pun lagu tu juga. Jadi pertama sekali kita optimis tadilah. Kita ada suatu pengharapan apa dia, ya walaupun kita berbuat fahsyat dan mungkar, tetapi dengan kita mendirikan solat satu, berusaha solat dengan baik, zahir dan batin dua, yang ketiga istiqamah. Istiqamah. Moga-moga ia jadi suatu kekuatan untuk kita tinggalkan itu. Walaupun kadang-kadang banyak ketika orang tu dikalahkan. Lalu dia buat lagi fahsyat dan mungkar dan sebagainya. Tapi dia tahu hak tu salah, kembali balik. Dia tahu hak tu tak betul. Itu paling kurang ada perasaan itu, paling kurang. Tapi kita tak mau setakat itu. Kita mau kalau boleh hati kita ni bukan kata menghindari dosa, benci buat dosa. Masya Allah. Kalau dah ada orang dalam hati dia benci pada dosa, bersyukurlah dan mudah-mudahan istiqamah. Cerita tadi apa masalahnya tadi itu? Ia banyak faktor. Pertama sekali, orang yang mendirikan solat itu. Kalau kita guna bahasa lebih cermat, orang itu mungkin tidak mendirikan solat, tetapi dia hanya mengerjakan solat. Dia hanya menunaikan solat. Sehingga solat tadi itu dia tak makbul. Sah tu sah lah. Sah sebab dia tak buat benda membatalkan solat. Jadi sah. Tapi tak makbul. Makbul maksudnya tak diterima oleh Allah. Dia jadi lagu tu saja. Tidak punya kesan yang banyak. Perlu diqadak? Tidak, sebab dia sudah menunaikan kewajipan. Tapi dia belum mendirikan solat. Akhirnya dia sah tapi tidak makbul. Itu satu. Yang kedua, orang ini
selalunya tidak mendapat tarbiyah gurunya. Selalunya. Maksud saya, dia tidak ada guru batinnya. Kalau orang yang menerima tarbiyah guru, dia ada suhbah. Suhbah sama ada suhbah dengan rakannya ataupun dengan gurunya. Sebab kaedah menyebut begini. Innal insan idza laqiya mathilahu fil khair yazdadu khairan. فكيف إذا لقي شيخا كبير العلم والنفع والبركة والخضوع والخشوع. Orang kalau dia jumpa dengan teman dia hak elok, lebih kurang elok macam dia lah, dia segan-segan nak buat hak tak elok. Bertambah iman dia. Bagaimana kalau dia jumpa dengan memang guru dia yang alim, yang khusyuk, yang tawaduk, yang Masya Allah khumul, yang khusyuk, yang tawaduk, lebih lagi. Sebab bila kita melihat orang yang baik, insya-Allah kita jadi baik juga, insya-Allah. Sebab itu dalam kaedah ilmu tasawuf disebut al-madad fil mashhad. Al-madad fil mashhad. Kurniaan rohani itu ada pada ketika melihat orang yang baik. Tambah juga Nabi pernah sebut ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh. Hendaklah kamu melihat orang yang kalau kamu lihat dia, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Tadi tu. Jadi kalau orang ini dia tidak ada tarbiyah, maka dia bersendirian saja, tak ada kawan-kawan hak elok, tambah lagi dalam environment yang tak elok, tak ada guru yang memimpinnya, sehingga tidak ada zikir untuk dia masyghulkan, sibukkan hatinya. Memang mudah sangat dengan melakukan fahsyat dan munkar. Tambah lagi dengan iblis dan syaitan. Tuan-tuan kita tahu bahawa dalam diri kita ni ada hati seketui. Itu namanya qalbun hati sanubari. Qalbun sanubariyun, sebab dia seperti buah sanubar, sebab tu dipanggil qalbun sanubari. Tapi ada satu lagi qalbun ruhani, tapi situ dia dipanggil jiwa. Dan manusia biasa dia ada mata kasar, tapi jiwa kita qalbun ruhaniyun ada mata juga, tapi namanya basirah. Ini penting kita tahu supaya kita tahu memagar diri kita. Kenapa? Yang namanya nafsu itu bukan semua tak elok. Dua aja tak elok. Satu nafsu amarah dengan nafsu lawamah. Nafsu dalam diri kita. Di luar ni itu namanya iblis syaitan. Iblis syaitan dekat sini ni, di luar. Jin. Dia tak akan boleh masuk kalau nafsu ni elok. Kerana itu hadirin, kalau orang nafsu dia tak elok, dia memang mudah dimasuki oleh iblis syaitan, sebab dia tidak ada tarbiyah tadi. Dia sekadar solat sahaja. Kerana itu daripada Allah lah, siapa yang belum, carilah guru-guru ataupun ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, siapa pun lah, kalau tak ustaz-ustazah pun yang boleh memimpin kita. Jangan kita berjalan seorang-seorang. Kalau tak, payah kita nak menghadapi iblis, jin dan syaitan ni, payah. Pasal nafsu kita tidak terdidik. Nafsu bawah tu sajalah. Nafsu amarah, lawamah, turun balik amarah, turun, naik balik sedikit, turun balik, dia main lagu tu. Oleh kerana itu, dia payah nak meninggalkan fahsyat dan munkar. Jadi kerana itu, bila kita ada zikir yang dia bagi guru kita, kita ada sibuk. Sibuk kita, kemudian kita dibekalkan oleh guru sentiasa, oleh ilmu, dibekalkan ilmu oleh guru kita. Contohnya tarbiyah oleh guru kita dengan pengajaran Imamul Ghazali. Nanti rujuk kitab Bidayatun Nihayah, Bidayah an-Nihayah. Imam Ghazali kata, lepas sembahyang subuh kita kena sibuk dengan 4 perkara. Sama ada kita berguru ataupun mengaji, ataupun kita habiskan zikir-zikir kita, kemudian kita berkhidmat dengan guru ke mak ayah, dan kita jangan sibuk dengan yang lain, yang kemungkaran yang lain. Sehingga kita ada jadual. Sebab itu tuan-tuan, kena ada guru yang memimpin, supaya lepas subuh apa baca, lepas lohok apa baca, asak lagu tu. Dia sedikit sebanyak. Kalau tak ampuh pun, dia sedikit sebanyak akan menjadi penghalang daripada berbuat fahsyat dan mungkar. Kalau tak ada hal ini memang payah. Kalau setakat nak semayang saja tak. Dia kena ada suhbah tadi, bersama dengan rakan yang baik, guru yang memimpin, kemudian environment yang membantu ke arah kebaikan.
InsyaAllah. Jadi kata kuncinya tu perlu ada berguru. Kena ada guru. Jadi sebenarnya Ustaz, bila mana Ustaz sebut tentang guru tu, teringat waktu mana kita belajar dulu mengaji. Takut dengan guru. Takut guru sampai kita takut nak melakukan kesilapan. Sebabkan itulah kita perlu ada guru yang baik dan guru yang mampu untuk membimbing kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, pada saat sekarang ni kita ada Ibu Siti Rohani kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu? Alhamdulillah sihat. Silakan dengan soalan pagi ni. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, biar tahu jangan keliru. Seseorang ayah tu, dia Islam, lelaki lah. Dia tak pernah solat 5 waktu dan tak pernah puasa, tak pernah mengerjakan rukun Islam. Apakah dia dianggap fasik dan mungkar? Apakah benar kalau dah ayah fasik tu tak boleh mewalikan pernikahan anak perempuannya? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi satu soalan yang cukup menarik. Berkaitan dengan seorang ayah yang bersifat fasik lah kita katakan sebabkan meninggalkan solat, tidak melakukan sebarang kewajipan pada Allah dan seterusnya ingin menjadi wali kepada anak. Bagaimana Ustaz? InsyaAllah. Mudah-mudahan soalan ini membuka kesedaran kita, Ustaz Luqman. Mudah-mudahan kita berusaha untuk jadi keluarga yang baik, sebab orang yang dia iqrar bil lisan, tasdiqul bil jinan, itu sudah Islam, itu sudah beriman. Bermakna kalau orang itu al-iqrar bil lisan, dia syahadahlah dan dia mengakui keimanannya dengan hatinya, itu dikira Islam. Adapun wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan, itu kesempurnaan iman. Walaupun orang itu dia tak solat, dia tak mengerjakan puasa, semua 4 rukun Islam tu dia tak buatlah tadi, apakah dia masih Islam? Dia jawab dia masih Islam. Tapi Islam yang maaf kata Islam yang sekadar Islam saja. Bukan Islam yang sempurna. Islam yang sempurna dia kena ada 3, iaitu al-iqraru bil lisan, sebut dengan mulut syahadah tadi, wat tasdiqu bil jinan, membenarkan dengan hati, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Tadi tak ada apa pun. Bermakna Islam, na'am Islam. Apakah dia melakukan fahsyak dan mungkar? Secara pasti dia melakukan mungkar. Sebab tidak solat, tidak tidur, semua termasuk dalam mungkar itu. Kalau fahsyak tadi secara lebih khusus, zina, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Baik. Dari segi menjadi wali, na'am, memang begitu disebut di dalam kitab fiqh. Kalau orang yang fasik malah tidak boleh menjadi wali. Itu yang kita kisah tu. Pasal itu sebelum nak akad nikah kan Tok Qadhi ataupun ustaz yang mengakadkan tu suruh main kita sama-sama beristighfar. Itu ada sebab tu Ustaz Luqman. Supaya takut-takut tadi, takut-takut ada buat dosa, kemudian takut tergelincir lidah ke lagu mana tak jadi Islam dah, murtad dah, naudzubillah. Lepas tu sebab tu sangat bagus dalam tempat kita. Nabi tak buat benda ni. Itu yang kata walaupun Nabi tak buat bukan bermakna tak boleh buat. Dia kena jaga elok tu. Jadi lagu tu pun begitu. Setelah mengucapkan itu pun memang kebanyakan ulama mengatakan orang yang fasik tidak boleh menjadi wali. Itu bahaya tu. Di lagu mana dia kena kembali kepada wali yang lain lah. Jadi mohonlah kita sama-sama jangan setakat kita Islam saja tetapi tidak lakukan semua itu. Malah Ustaz Luqman, solat yang ditinggalkan itu wajib diqada. Itu pendapat jumhur ulama tu. Paling wajib diqada. 4 mazhab mengatakan begitu. Mudah-mudahan perbaiki. Ada masa lagi, selagi kita tak meninggal, ada masa lagi. Jangan risau. Ruang taubat itu sentiasa terbuka. InsyaAllah ruang taubat itu sentiasa terbuka. Jadi peluang untuk kita kembali memperbaiki diri itu sentiasa ada, InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Siti Rohani. Rasanya soalan itu mewakili ramai di luar sana, InsyaAllah. Di Ustaz, kita beralih dengan persoalan berikutnya pada Facebook, para sahabat kita. Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang berkata solat tunggang-tungging pun tak guna, maksiat buat juga, baik tak payah solat. Kadang-kadang bila difikirkan ada juga betulnya. Tetapi saya pernah dengar ada ustaz cakap, jangan sesekali tinggal solat walaupun tak mampu menahan diri dari bermaksiat. Mohon komen ustaz tentang dua pendapat ini. Terima kasih. Jadi ustaz, sebelum kita nak jawab persoalan ni, kita nak berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sebentar lagi insya-Allah.
Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam Majlis Ilmu mengisi rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini menjadi salah satu asbab kita mampu untuk bersama-sama berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan tajuk yang cukup menarik pada hari ini, fiqh solat, mencegah fahsya dan mungkar, boleh untuk hubungi kami seterus di talian 1800 881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima satu soalan daripada saudara Muhammad Faizal kita yang bertanyakan berkaitan dengan solat, dah melakukan solat tapi tak guna solat tunggang-tungging ni. Salah sekali maksiat buat juga. Jadi tetapi ada pula ustaz yang mengatakan bahawa solat ni tetap jangan tinggal. Jangan tinggal sesekali walaupun kita dalam proses untuk berubah daripada meninggalkan kemaksiatan. Jadi pandangan Ustaz, silakan. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan daripada saudara Faizal tadi itu, solat tapi buat maksiat, lebih baik tak payah solat. Gitu. Tapi ada seorang ustaz yang baik hati dan sangat cerah hatinya mengatakan tak, teruskan solat. Nah, yang dikatakan ustaz tadilah yang betul. Sebab walaupun dia mendirikan solat tapi masih juga buat benda fahsyak dan mungkar tadi tu, satanhahu salatuh, inna salatahu satanhahu. Nabi mengatakan, ini jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya solatnya nanti akan mencegahnya, kalau tidaklah nanti. Nah, jadi kalau guna qiyas yang kata semahyang pun semahyang tapi buat maksiat juga, elok tak payah semahyang. Jadi ini qiyas, dalam kaedah disebut al-qiyas ma'al farid, iaitu qiyas yang tak diterima lah, tak apa nak betul. Serupa lah orang kalau makan tak apa nak sedap. Makan tak apa nak sedap, tak payah makan. Oh, tak boleh. Tak boleh. Dia kena makan juga. Makan hak sedap. Nah, mungkin hak ni tak apa nak sedap, bagi dia orang lain sedap. Nah, jadi lagu tu teruskan solat, sebab solat itu pasti akan mencegah fahsyat dan mungkar. Kalau tidaklah akan datang. Cuma kena belajar. Solat ini kena belajar, hadirin. Saya tak berapa ingat ada seorang tokoh, beliau menyebutkan, ini disebut oleh Al-Imam Muhammad Ali Asy-Syanwani dalam kitab beliau Hashiyah kepada Matan Ibn Abi Jamrah. Sayyidina Urwah Ibn Zubair kalau tak silap saya. Ataupun Sayyidina Utbah Ibn Nafi'. Sayyidina Utbah Ibn Nafi', beliau mengatakan, kabattu salah 20 sanah thumma istamta'tu biha baqiyata umri. Saya belajar nak sedap solat ni, zahir batin tadi kena belajar 20 tahun. Belajar cara nak sedap tu Ustaz Luqman. Lepas tu barulah sembahyang sedap. 20 tahun. Ini hak ni imam besar. Tanya bab fiqh boleh jawab. Cuma bab tasawuf tadi, nak bawa solat tu dalam kehidupan. Tapi bila dah dipelajari tu 20 tahun, baru dia dapat rasa sedap dalam ibadat. Sebab itu hadirin, salah satu cara untuk kita supaya solat dengan baik, kita baca kisah-kisah orang yang mendirikan solat dengan baik. Sebab kisah ini, kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man, saya lebih suka membaca kisah-kisah orang salaf ini supaya dia memberi kebaikan kepada kita. Syekh Abdul Fattah Abu Quddah ketika beliau mentahqiqkan kitab Risalah Al-Mustarsyidin karangan Al-Imam Al-Muhasibi, beliau bagi komen di situ apa tentang kisah-kisah ini. Jundun min junudillah, adalah tentera daripada tentera-tentera Allah yang akan menghentam nafsu-nafsu jahat ini. Sedikit, Al-Imam Muhammad ibn Munkadir, guru kepada Imam Malik, jiran beliau ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ini tadi tanya kepada isteri Al-Imam Muhammad ibn Munkadir, mana saya tak nampak lah yang kata kayu terpacak di atas rumah makcik. Sebab orang Arab dia sutuh, dia bukan macam kita lagu ni, dia latar. Mana tak nampak kayu hak terpacak, banyak malam dah tak tengok. Rupa-rupanya itu bukan kayu. Kata makcik ni tadi, itu adalah pakcikmu, iaitu Muhammad Al-Munkadir, yang sebenarnya malamnya tegak lama sungguh. Panjang Ustaz Luqman. Macam kayu. Macam kayu lagu tu. Dan bukan semalam dua, banyak tahun sampai anak ni dia tahu pokok ataupun kayu lagu tu. Sehingga kalau orang sudah tahu ini, sembahyang yang asalnya hukum taklif, yang disunat malam tu kan sunat, hukum taklif.
Taklif ni rasa terbeban diri, pasal itu nafsu yang jahat tak berapa nak lakukan. Tetapi kalau dah sedap, ini yang disebut oleh Al-Imam Ibrahim ibn Adham, ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli al-ma'siyah fi lahwihim. Ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Orang yang sentiasa bangun malam ni istiqamah, dia rasa lazat tu Ustaz Luqman, dia lebih lazat daripada orang yang lazat ketika buat maksiat. Masya Allah. Sehingga kalam orang-orang ahli sufi ini yang masyhur, mereka mengatakan lau alima ma sya'arna al-muluku la darabu unuqana bi as-suyuf. Lau alima ma sya'irna al-muluk la darabu a'naqana bis suyuf. Kalaulah raja-raja tahu apa yang kami rasa sedap ketika solat dan munajat, ibtihal pada Allah, pasti mereka akan cantai tengkuk-tengkuk kami dengan pedang. Ni zaman dululah. Jadi tak boleh nak dirasa, walaupun punyai keseluruhannya harta benda dan apa semua, tapi nak rasa sedap dalam sembahyang ni dapat kat orang yang sembahyang zahir dan batin. InsyaAllah. Jadi sebab itulah Ustaz, sebenarnya persoalan berkaitan dengan solat ni, pembelajaran berkaitan solat ni, dia tak cukup 1-2 episod. Dia kena berpanjangan. Sampai mana seperti mana Ustaz katakan tadi, imam besar pun perlukan 20 tahun untuk mendapatkan kelazatan dalam solat. Jom sama-sama kita terus belajar tentang solat ini, mudah-mudahan memberikan kelazatan buat kita insya-Allah. Jadi insya-Allah pada saat sekarang ni kita ada Ibu Supinah Yusof kita di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ibu? Alhamdulillah sihat. Ustaz dan Zain sihat ya? Alhamdulillah sihat. Silakan soalan pagi ni Ibu. Okey, macam ni Ustaz kan, adakah sempurna orang yang solat dia tak ada tumakninah, dia macam laju lah Ustaz, dia baca cuma setiap kali solat dia baca yang rukun-rukun je Ustaz. Yang sunat-sunat tu dia tak baca. Termasuklah tumakninah. Adakah asas solat dia tu? Dan satu lagi Ustaz, kalau kita qada tu, boleh tak kita qada selepas solat fardu tu, kita tak buat ba'diyah, kita terus qada je. Dan Ustaz, macam mana tanda-tanda seseorang tu diterima solatnya Ustaz? InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 soalan di situ pada Ibu Supinah kita. Yang pertama berkaitan dengan solat tapi tak ada tumakninah. Yang keduanya solat tetapi tidak mendapatkan kekhusyukan. Dan ketiganya, apakah tanda-tanda solat itu terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan Ustaz. Baik. Soalannya sangat bagus Ustaz Luqman. Pertama sekali daripada Ibu Sufinah tadi tu, tidak tamakninah. Kalau dalam mazhab kita Asy-Syafi'i tidak tamakninah, solat batal. Solatnya batal. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak batal sebab tamakninah tidak dianggap sebagai rukun. Kalau kita rukuk dan tamakninah, i'tidal dan tamakninah. Itu. Cuma tamakninah ni apa? Tamakninah ini adalah pergerakan kita tidak bergerak dengan kadar 1 saat walaupun tak baca apa-apa. Zahir yang ditanya oleh Ibu Sufinah tadi, orang yang solat tadi dia bertamakninah. Kenapa? Tadi dia kerjakan rukun-rukun tapi dia tak kerjakan yang sunat-sunat. Siapa yang mengerjakan rukun, itu selalunya ada tamakninah lah tu. Tapi kena tengok juga yang tamakninah lagu ni. Ini contohnya kita sedang qiyam. Lalu kita rukuk. Allahu Akbar. Rukuk ni jangan bergerak. Dan syaratnya paling minimum Ustaz Luqman, tak bergerak ni 1 saat je. Lebih kurang subhanallah 2 saat. Dengan kadar subhanallah 2 saat je tak bergerak, cukuplah tu. Itu paling minimum. Walaupun detik yang ketiga, saat yang ketiga, keempat, tu dia mula balik. Mula melayang. Melayang balik. Tapi dengan paling minimum rukuk tadi tu 2 saat saja. Kemudian dia pun i'tidal. Dalam i'tidal tu dia dan tak bergerak apa. Dengan hitungan 2 saat subhanallah, subhanallah. Walaupun lepas tu dia mula. Sembahyang tu pasti tak khusyuk lah sebab dia bergerak-gerak lagu tu. Sebab Nabi mengatakan bila ada seorang solat, orang tu pegang janggut. Nabi mengatakan lau khashi'a qalbuhu la khashi'at jawarihuhu. Kalau hati dia khusyuk, pasti anggota ni pun khusyuk.
Nah, kalau orang dok solat, dok main, dok garu bau semua, itu tanda hatinya tak khusyuk. Pasti itu. Sebab Nabi sebut lau khasyi'a qalbuhu la khasyi'at jawarihuhu. Baik. Tadi yang ditanya tadi itu buat rukun tapi tidak sunat, ya sudah mencukupi. Tapi syarat paling minimum untuk tamakninah tadi 2 second ataupun 2 saat ataupun qadar subhanallah. Soalan yang kedua yang kedua qada dengan solat sunat. Itu yang paling tepat sekali. Yang paling tepat adalah kalau dia banyak qada, kena qada walaupun dia tidak sembahyang qabliyah ataupun ba'diyah. Sebab ba'diyah dan qabliyah itu adalah sunat. Sunat ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala, ditinggal tak berdosa. Tapi kalau yang wajib ini ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Bukankah qada itu adalah yang wajib? Kalau tak ada masa, tak mengapa ibu teruskan saja dengan qada tadi itu, tambah lagi qada yang banyak. Yang ketiga tandanya ialah orang itu tenang, hatinya tenang. Dia tak mau dah nak buat fahsyat dan mungkar tu. Kalau dia buat fahsyat dan mungkar pun dia sedih sangat-sangatlah. Lagu tu sebab dia sebagai insan yang biasa, guru pun tak ada, majlis pengajian pun jarang pi, jadi dia tak ada kekuatan untuk melawan syaitan itu. Sebab apa? Syaitan itu dialah yang bawa fahsyat dan mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ikut jejak langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang ikut jejak langkah syaitan, jaga. Dialah fa innahu, dialah yang bawa ya'muru bil fahsya'i wal munkar, yang suruh buat fahsyat dan munkar. Bermakna siapa buat fahsyat dengan munkar, dia masih dikalahkan oleh syaitan. Dia masih ada suhbah guru, panduan guru, zikir, wirid dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi tanda solat seorang itu diterima adalah dengan merasakan ketenangan pada diri dan mampu untuk menangkis godaan dan juga hasutan pada syaitan. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih pada soalan berikutnya daripada Facebook, daripada saudara Razak Naim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Solat mencegah fahsyat dan mungkar. Ayat seterusnya, mengingati Allah itu lebih besar keutamaan berbanding ibadah lain. Adakah mengingati Allah dalam ayat itu terkait dengan solat itu tadi? Atau mengingati Allah itu sendiri di luar waktu solat, seperti setiap apa yang dilakukan kerana Allah, sentiasa mengingatinya dalam tiap perbuatan? Mudah-mudahan saya peroleh pencerahan. Terima kasih. InsyaAllah, jom sama-sama kita mendengarkan pencerahan daripada Imam Ustaz kita. Silakan Ustaz. InsyaAllah. Tuan Haji Razak, saya suka sangat soalan ni. Saya suka sangat. Sebab beliau bertanya bukan hanya ayat yang kedua tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi pada kesinambungannya itu wala dzikrullahi akbar. Dalam terjemahan wala dzikrullahi akbar, dan mengingati Allah itu maksudnya salat. Akbar lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Sebahagian ulama menafsirkan begini, bukanlah menjurus terus kepada salat, tetapi mengingati Allah itu zikrullah. Sehingga bukan sebagai suatu tausif, sebagai suatu ikhbar, bukan ikhbar nak bagi tahu sembahyang ni, ingatlah bahawa sembahyang ini lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Ini sebagai ikhbar, nak bagi tahu, bukan setakat bagi tahu. Sehingga ditafsirkan ulama wala zikrullahi akbar ni adalah zikir. Zikir maksudnya zikir dengan hati. Ingat Allah itu lebih besar maksud daripada yang lain. Memang zikrullah sendiri pun lebih besar daripada ibadah lain juga, mengingati Allah. Sebab itu yang disebut solat daim tadi tu. Sebahagian mengatakan solat daim ni antara maksudnya adalah solat tadi yang kita bawa dalam sembahyang, dan sebelum sembahyang pun sebenarnya dibawa keluar sembahyang. Seperti mana tawajuh hati kita dalam sembahyang, bawa tawajuh itu di luar sembahyang. Kerja apa pun tak apa, tapi kita tahu hak mana halal, hak mana haram. Hatta berniaga pun tak apa, tapi dibawa. Sehingga orang yang berniaga tadi itu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seorang lelaki termasuk perempuan yang ketika berniaga tak dilalai pun perniagaan dia oleh perniagaannya daripada ingat Allah. Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau itu peniaga juga, tapi bila orang tengok beliau, terus ingat pada Allah. Walau dekat pasar tu hinggap, payah nak tengok ingat Allah. Tu orang yang dah sampai tahap tu bila kita lihat dia
seperti yang Nabi sebut. Ishabu man dzakarakum billahi ru'yatuh. Hendaklah kamu berusaha bersahabat dengan orang tengok saja terus ingat Allah. Macam sahabat tengok Nabi ni. Kalau sahabat tengok Nabi terus Allah, ya Rasulullah, idza ra'ainaka raqat min qulubina. Ya Rasulullah, kalau kami tengok Tuhan, terangkat kerohanian kami tu. Lagu tu. Sehingga sahabat kalau tak jumpa Nabi ni dia rasa sedih. 2-3 hari ya rasa sedih. Sebab melihat wajah Nabi, itulah melihat wajah ketakwaan, keikhlasan, wajah yang khudu', yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi masya-Allah, itu ada satu penerangan yang cukup baik berkaitan dengan zikir dan juga solat. Rupa-rupanya itu adalah di antara dua perkara yang mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah jom sama-sama kita beramal dengan solat, bukan hanya sekadar solat, kita juga mengingati Allah di luar solat. Insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih pada soalan berikutnya daripada saudara Zamav Izmaz. Tu dia nama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat Al-Quran. Celakalah orang yang solat, yakni orang yang lalai dalam solatnya. Adakah lalai dalam solat adalah salah satu perbuatan yang mungkar? Ya Ustaz, satu soalan cukup menarik berkaitan dengan salah satu surah favourite saya Ustaz. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din Ustaz. Bagaimana Ustaz, silakan. Masya-Allah, terima kasih Luqman, terima kasih saudara Zamaf. Soalan ini sangat bagus sekali. Kita fahami dengan baik ketika Allah menyebut dalam surah Ara'aital ladzi itu surah Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yang ayatnya Al-Maun, surah Al-Maun. Jazakallahu khair Ustaz Luqman, surah Al-Maun. Ada ayat fawailul lil musallin. Sebelum kita syarah, guru saya pesan, kalau kita baca ayat ni jangan berhenti di fawailul lil musallin saja. Dia kena sambung fawailul lil musallin alladzina gitu pasal nanti kalau terjemah tang tu takut orang keliru. Tak solat. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang sembahyang tu, kata ayat sembahyang apa itu. Baik, orang-orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sahun ini iaitu orang yang solat dan dia lalai. Yang dikatakan lalai di situ bukan ketika dia sembahyang dia tak ingat isteri dia, anak-anak dia, kebun dia, buah-buahan, kerja dia, assignment tak siap lagi, benda tak kemas lagi, kunci buah mana tak ada, tang mana tak ada. Bukan hak tu. Hak tu adalah biasa. Pasal memang manusia lah tu. Pasal kita maaf kita ni saat lagi nak sembahyang ni, buat lagi kerja, boleh lagi tengok apa-apalah. Tu yang kita tengok dalam YouTube ke, tengok apa dia tergambar mai sat lagi dalam sembahyang. Pasal kita tengok barulah buah saat Allahu Akbar, dia tak apa nak jadi. Kerana itu dia kena bersedia. Kalau Imam Al-Ghazali 2 jam sebelum nak sembahyang dah ada tempat tikar solat dah. Dengan zikirnya, dengan solat sunat, baca Quran dan sebagainya, supaya bersedia dengan qabliyah dan sebagainya. Kita habis-habis tengok cerita tu, Allah tu hak tu dah nampak macam-macam dah apa nak jadi dan sebagainya. Jadi yang itu tidak termasuk sahun. Kalaulah itu termasuk dalam sahun, maka agak memberatkan. Malah orang-orang yang sudah mengaji agama pun kadang-kadang lalai benda tu teringat tidak. Tapi sahun ini adalah orang yang melalaikan waktu solat sehingga solat tadi tu masuk waktu solat yang seterusnya, lalu dia pun qada lepas tu. Ini termasuk di dalam orang yang sahun. Jadi berusahalah kita untuk solat kecuali ada sebab-sebab yang tertentu. Jadi itu sahaja yang dikatakan as-sahun, lalai, iaitu menjaga waktu dia sehingga solat tadi itu masuk dalam waktu lain. Jadilah qada solat itu. Jadi qada, apa maksud qada? Dia beza qada maksudnya buat solat dalam waktu lain, bukan waktu dia. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan berkaitan dengan lalai yang dimaksudkan dalam surah Al-Ma'un tersebut adalah merujuk kepada sengaja melengahkan solat sehingga masuk ke solat yang berikutnya. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi sudah betul sekalian, banyak lagi yang kita akan pelajari berkaitan dengan topik kita pada hari ini, fiqh solat, mencegah fahsya dan mungkar. Jangan ke mana-mana, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3 dan jangan lupa untuk saksikan 30 minit ekstra eksklusif di TV9. InsyaAllah kita bertemu sebentar saja lagi. Terus patuhi SOP. Bertemu sebentar saja lagi dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini menerusi siaran di TV9 Dekat di Hati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini bukan hanya sekadar pertemuan mata, bahkan menjadi pertemuan mempertautkan hati-hati kita, insya-Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita masih lagi membincangkan topik berkaitan dengan fiqh solat, mencegah fahsya dan mungkar. Sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, kepada yang berbahagia Ustaz Muhadir Jul kita pada pagi ini, boleh untuk hubungi kami terus di talian 1800 881677 ataupun menerusi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3. Insya-Allah sama-sama kita mendapat manfaat daripada jawapan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita balik ke persoalan berikutnya pada sahabat kita, Mak Etun. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga berada dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika sebelum solat hati kita tak tenang menahan marah pada seseorang, confirm takkan dapat khusyuk solat kita. Mulut membaca tetapi fikiran kita ke laut dalam. Soalan saya Ustaz, bagaimana nak tinggalkan semua yang serabut dalam kepala, letakkan tepi hanya untuk 5 minit, walaupun dah cuba sedaya upaya melupakan tetapi tetap gagal? Mohon tips dari Ustaz, dari Mak Etun dari Pokok Mangga Melaka. Terima kasih. Jadi Ustaz, soalan ni berkaitan juga dengan ialah kalau marah ni berkaitan dengan mental illness Ustaz. Jadi pada saat sekarang ni kita berhadapan dengan COVID-19. Suasana sekarang ni pula PKP 2.0 ni pula Ustaz, menyebabkan peningkatannya ramai pada saat ini menghidapi penyakit mental illness sama ada sedar ataupun tidak. Sehingga kan ada juga Ustaz, sahabat-sahabat bertanya pada saya berkaitan dengan ada yang membunuh diri sampai ke tahap membunuh diri sedangkan dia bersolat. Jadi Ustaz, adakah solat ini dia mampu untuk mencegah seorang daripada melakukan perkara-perkara ataupun mengawal mental illness Ustaz? Silakan. Khair Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan daripada Mak Etun tadi, Ustaz Luqman, payah sangat nak dapat khusyuk tadi tu, dan saya teringat ada seorang imam di Baghdad, kalau tak silap saya, ada disebut di dalam kitab 40 tahun jadi imam tak pernah lupa. Masya Allah. Nah, orang tanya, lagu mana Tuan Imam? Apa yang Tuan Imam lakukan? Apa yang Tuan Imam lakukan? Lalu kata Tuan Imam ini, ketika saya nak solat, saya ambil benda-benda dunia ni sangkut kat pagar masjid. Allah macam mana? Sangkut kat pagar masjid dan dia sembahyang dengan tenang. Sudah pastilah mudah beliau sebut, tapi bukan senang kita nak cerna. Hak tadi pun beliau kabattu salah 20 sanah thumma istamta'tu biha baqiyata umri. Saya belajar nak sedap sembahyang ni 20 tahun. Lepas itu barulah lulus. 20 tahun tu imam besar tu. Ini kan pula kita zaman yang penuh dengan dugaan lagu ni dengan maaf antara yang paling banyak menduga kita apa Ustaz Luqman, wallahu a'lam, maaf handset kita. Kalau guru kami Syekh Nuruddin sebut lepas sembahyang dulu kita akan cuba cari tasbih, nak cari tasbih. Lah kita akan tengok apa? Tengok handset. Bangkit tidur pun lagu tu dia mesti ada. Dia jadi satu keperluan. Walau dulu tak ada pun kita boleh hidup dengan elok. Lah jadi masyhur lagu tu. Apapun hadirin, bukan salahnya handset tapi cara kita menggunakannya, ya. Baik. Hadirin, bagaimana tips dia? Susah juga nak kongsi. Pasal berbicara ni pun bukan senang juga nak dapat khusyuk. Cuma kita dapat panduan daripada imam-imam ataupun orang-orang yang sudah berjalan kepada Allah. Antaranya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kalau boleh rujuk kitab Ihya Ulumuddin itu sangat bagus. Kalau tak boleh, rujuk kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Imam Al-Haddad. Dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Mungkin Mak Etun boleh rujuk nanti. Kitab tu dalam terjemah bahasa Melayu diterjemah oleh guru kami, Al-Marhum Al-Habib Ahmad bin Sumaid, yang disebut Ahmad Smaid, dengan tajuknya Bimbingan Mukminin, Nasihat Agama dan Bimbingan Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Gitu. Itu tepatnya. Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Beliau merangkumkan apa yang Imam Al-Ghazali cerita tentang bagaimana nak dapat khusyuk dalam solat. Ada dua poin yang besar. Satu, hendaklah kita solat secara zahir dan batin. Hakikat zahir, hakikat batin. Hakikat zahir, hendaklah kita solat dengan tenang. Itu ilmu fiqh maksudnya. Dan jangan berebut-rebut. Slow-slow baca. Supaya dia menolong dapat hakikat batin. Hakikat batin mesti ada 6 ini.
Mak Itun kalau sempat tulis sangat elok supaya kita dapat buat. Satu, hudurul qalbi. Hadir hati kita. Itu yang kata jangan hak berkelahi tadi tu bertepi sat kita. Biar dulu. Satu. Yang kedua, tafahum, mesti faham apa kita baca. Paling kurang Bismillahirrahmanirrahim. Sebut mulut bismillah tapi dalam hati dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tak apalah tu. Kalau orang nak kemas lagi, dia boleh tahu tu maksudnya Ar-Rahman tu apa, Ar-Rahim tu apa, tu kemas lagi. Tapi kita baru nak mula ni tak apa Yang ketiga, haibah, merasa hebat. Allah itu hebat. Kita ni kerdil sangat-sangat. Yang keempat, ta'zim, mengagungkan Allah. Haibah dengan agung ni, ni kalau orang mengaji sifat 20, dia boleh tahu ni. Dengan elok. Sebab bila kita sebut la ilaha illallah, di situ ada dua sifat uluhiyah yang namanya istighna dengan iftiqar. Itu panjang lagi perbahasannya lah. Tak apalah, kita anggap, kita tahu dulu kita ni lemah, Allah itu berkuasa. Pun tak apa dah tu. Kita ni layak dengan ayah ibu. Kalau tak ada mereka, kita tak ada. Ilmu kita tak ada, Allah yang bagikan ilmu. Tak apa, ingat itu dulu. Barulah kita hayat. Hayat ni rasa malu. Malu ni sembahyang tadi, ya Allah, macam-macam kita ada ingat. Walhal sebenarnya kita boleh berdialog dengan Allah. Perasaan kita ketika membaca suratul Fatihah sudah kita bicarakan bulan lepas. Last sekali, raja. Raja ni mengharapkan. Jadi bawa 6 ini dulu. Ni Mak Itun. InsyaAllah sebagai cara kita. Boleh juga nanti rujuk kitab. Macam-macam kitab juga. Al-Faqir juga ada mengarang kitab. Dan di situ saya terjemahkan apa Imam Ghazali ajak. Macam mana nak bawa 6 ni di dalam solat kita. Saya sendiri pun payah juga nak khusyuk secara ikhlas. Tapi bila baca cara tadi tu Ustaz Luqman, tapi baca dengan tenanglah. Kita praktik, ada kesannya insya-Allah. Tapi bawa 6 ni dulu. Setiap satu ni ada huraian dia. Pertama tadi apa? Hudurul qalbi, hati hadir. Yang kedua, tafahum, faham apa yang dibaca. Ketiga, rasa haibah, hebatnya Allah. Yang keempat, rasa ta'zim, mengagungkan Allah. Yang kelima, haya, rasa malu sangat-sangat. Yang keenam, ya Allah, walaupun kami ni malu ni, yang keenam ni raja ya, walaupun kita rasa kekurangan, ya Allah kami harap terimalah solat kami. Bawa tu dulu. Tapi setiap satu tu Mak Itun, dia ada syarahan dia. Rujuklah mana-mana kitab yang saya sebutkan tadi pun memadai. Kitab nasihat agama dan wasiat iman. InsyaAllah mudah-mudahan dengan 6 syarat khusyuk yang dibawakan oleh Imam Al-Ghazali ini mampu untuk kita sama-sama bawa di dalam solat kita insya-Allah. Jadi Ustaz, kita pada saat sekarang ni ada pemanggil di talian daripada saudara Harun Yusof kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Harun? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. 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 Saya Haji Harun bin Yusuf daripada Gombadak, Kuala Terengganu. Saya ada 2 soalan. Ya, silakan. Soalan pertama, kalau seseorang tu dia suka tikam nombor ekor lah, katakan tak. Jadi apabila menang dia belanja orang makan semua sekali. Jadi masalah saya nak tanya, dia sembahyang dia diterima atau tidak? Okey. Satu lagi, soalan kedua, ya perempuan lah, dia pakai pakaian jolok mata. Jadi apabila lalu depan kita tengok juga kita ni salah satu jadi berdosa kan? Macam tu. Jadi masalahnya kita nak tahu, dia tu ya pakai pakaian macam tu dia terkesan sembahyang dia ataupun tidak, ataupun nak sembahyang dia diterima atau tidak. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Harun kita. 2 soalan sebenarnya boleh rangkumkan satu. Yang pertama sekali, duk main tikam nombor ekor. Yang keduanya pakai pakaian menjolok mata. Adakah kedua-duanya ni solat mereka diterima? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Haji Harun. Soalan ini pertama, main nombor ekor tadilah, walal solat. Yang kedua, perempuan yang terbuka aurat tadi. Boleh dirangkumkan satu kata Ustaz Luqman tadi. Baik, hadirin yang dimuliakan Tuan Haji Harun dan semuanya. Kita kena ingat dalam apa pun ibadah, ingat pada 2 benda. Satu, yang berkaitan dengan ibadah sah. Yang kedua, maqbul. Sah adalah apabila cukup syarat-syaratnya dan cukup rukun-rukunnya
tidak membatalkannya. Itu namanya sah. Satu lagi makbul. Makbul ni diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh. Dua orang perempuan yang sedang solat, sedang berpuasa. Tak tahan, minta izin Nabi untuk buka puasa. Nabi izinkan, tapi wakil yang keduanya hantar tadi tu, Nabi bagi tahu pada wakil ini, minta keduanya muntah dalam satu bekas. Perempuan yang pertama muntah memenuhi separuh bekas tadi dengan daging-daging daripada mulutnya. Yang kedua memenuhi separuh yang berbaki, maksudnya jadi penuh. Nah, bekas tadi penuh dengan daging-daging yang basah tadi. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin. Baik. Ketika berlaku sebegitu, orang pun hairan mai mana kata daging yang basah tadi itu. Lalu ditanya pada Nabi SAW. Nabi mengatakan, hatani sawmata amma ahallallahu lahuma waftarata amma harramallahu alaihima. Kedua orang perempuan ini berpuasa daripada sesuatu yang dihalalkan kepada keduanya. Makan dan minum itu halal, tapi kerana berpuasa tak makan. Tetapi membatalkan pahala puasanya dengan keduanya, dengan sesuatu yang diharamkan atas keduanya, rupanya mengumpat. Jadi kata ulama, puasa keduanya tadi itu sah. Sebab dia tak makan, tak minum, sah. Tapi itu tak cukup untuk makbul. Makbul maksudnya diterima. Itulah juga apabila seseorang itu masih juga mengerjakan fahsyat dan mungkar, dua Ustaz Luqman. Satu, dia makbul. Tapi kerana tak kuat dengan godaan di luar, dia lemah. Yang kedua, memang tak makbul. Maksudnya, solat tadi tu dalam istilah bahasa Melayu kita, tak diterima. Sah, sah tapi tidak diterima. Gitu. InsyaAllah. Jadi solat kedua-duanya itu sah, tetapi tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi Ustaz, terima kasih atas penerangan tersebut. Jadi sidang penuntut sekalian, ada lagi beberapa persoalan yang kita akan ajukan kepada yang berbagai ustaz kita. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sidang penuntut sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu yang keliru. Masih lagi membincangkan topik cukup penting buat kita bersama, fiqh solat, mencegah fahsyak dan mungkar. Jadi sebenarnya Ustaz, ada lagi sedikit sambungan daripada persoalan yang diajukan oleh Tuan Haji Harun kita sebentar tadi, berkaitan dengan dua individu yang masih lagi melakukan mungkar walaupun sudah bersolat, dan juga Ustaz nak tambahkan juga berkaitan dengan cara merawat mental illness dengan solat. Ustaz, silakan. Syukran Ustaz Luqman, sedikit tambahan sebab Tuan Haji Harun tadi bertanya diterima ataupun tidak. Nah, bila diterima tadi, sebab itu kita sebut ada sah, ada makbul. Jadi orang yang tadi dia solat tapi main nombor ekor, dia solat tapi dia tak menutup aurat. Apakah solatnya diterima? Jawapan kita ialah dua. Satu, dia diterima, tetapi oleh kerana godaan di luar sana tu, maka dia tidak ada tarbiyah daripada guru, dia tidak ada jalan yang dia tempuhi dalam bab agama, berjalan kepada Allah, tidak ada environment yang baik. Sebab itu dia tak dapat melakukan dengan baik ajaran agama tadi itu. Termasuklah dia tidak menutup aurat tadi. Itu lebih ringan daripada dia main nombor ekor tu kan. Jadi satu, tapi zahir
tu maksud kita bagi satu jawapan yang optimis, yang positif. Diterima, tapi oleh kerana environment dia tu, dia tak kuat, imannya tak kuat, lalu dia buat benda tu, itu cerita lain. Maksud kata, dia kalah dengan godaan hawa nafsu dan syaitan tadi tu. Yang kedua, zahirnya tak diterima. Zahirnya. Kenapa? Sepatutnya bila dia sudah melakukannya. Tambah lagi orang yang berumur. Dah banyak lalu dilakukan. Sebab Nabi jamin, inna salatahu satanhahu, sesungguhnya solatnya pasti akan mencegahnya daripada fahsyak dan mungkar tadi itu. Cerita yang dalam hadis tadi itu, orang tu solat malam, tapi idza asbaha saraqa, bila dia waktu subuh, pagi-pagi dia mencuri. Kerana itu zahirnya tadi tidak diterima, zahirnya walaupun solat dia sah. Kerana itu orang ini perlu tarbiyah lagi daripada guru dia, perlu membaca kisah-kisah orang-orang yang diterima solatnya. Tentang mental illness tadi itu ada kaitan dengan kebatinan. Bermaksud solat itu kalau dia tidak berguru, dia akan sembahyang cara dia saja. Bila cara dia tak tahu yang kata bawa yang batin tadi, 6 tadi tu dan falsafah solat yang kita bicarakan bulan lepas tu. Bila kita baca alhamdu, apa maksud alhamdu tu? Ilmu sebegini ni nak kena didapati. Dia tidak cukup dengan dia belajar baca lagu tu ataupun dengar dalam YouTube ke ataupun dalam, dia tak cukup. Kena berguru. Sebab bila dia solat sebenarnya dia memusatkan pemikirannya hanya kepada Allah. Di situ dia sudah mula pandai untuk benda yang serabut, akhirnya difokuskan kepada satu, itu ada nilai untuk mengubat mental illness tadi itu. Mental illness ni dia tak berapa nak fokus. Lagu ni kah? Dia tak fokus, tu satu. Yang kedua, orang yang solat ini dia tahu pengharapannya hanya kepada Allah. Mental illness ni kadang-kadang bila dibuang kerja, dia tak tahu punca dah, dia hilang punca. Nak buat apa tak tahu. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala menolongnya, tapi dia sendiri tak apa nak tahu. Jadi Allah boleh merongkai permasalahan, tapi dengan ada cara lah. Kalau dia tahu segalanya daripada Allah, Allah juga yang memberi jalan untuk keluar daripada permasalahannya, dia semakin sedikit demi sedikit. Dia taklah berputus asa, give up. Ada aja permasalahan, mohon maaf yang Ustaz Luqman sebut tadi, terus nak bunuh diri. Dia tak tahu yang kata bunuh diri apakah menyelesaikan masalah. Mungkin dia rasa tak ada dah dihadapi di dunia, tapi jangan lupa bahawa kehidupan kita di akhirat, dan membunuh diri itu termasuk mungkar yang besar. Sebab nyawa itu miliknya Allah, kenapa dihabiskan dengan kita? Ada lagi persoalan-persoalan selepas kematian, itu lebih dahsyat lagi. Kerana itu bila dia ada ilmu agama dan dibimbing, dan dalam solat itu sendiri dia ada remedi dia. Sebab itu kalau orang yang solat dengan betul, dia akan lebih terarah, jiwanya lebih tenang, hatinya lebih bersih. Tapi itu perlu kepada bimbingan guru lah. Tidak cukup seorang baca kitab ataupun tengok YouTube, tidak bertalaqi. InsyaAllah. Jadi perlu berguru, Ustaz. Dan perlulah mencari juga guru-guru yang baik. Sebab sekarang ni banyak, Ustaz. Guru-guru pun dah pelbagai jenis. Jadi pastikanlah kita memilih guru yang baik. Jadi kalau boleh nanti bertalaqi dengan Ustaz Muhadir kita terus pun tidak ada masalah, insyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, kita beralih ke persoalan berikutnya daripada Puan Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah bersolat dan disertai dengan kefahaman mengenai tafsiran ayat-ayat yang dibaca merupakan cara terbaik untuk mencegah fahsyak dan mungkar? Mohon pencerahan. Terima kasih, Ustaz. Silakan. Ya, Masya Allah. Inilah yang kita katakan Puan Nurul Huda, tafahum tadi itu. Walaupun kita tak faham semua, tak apa. Dan tak faham tafsir pun tak apa, tapi terjemahan. Soalan tadi kan dengan tafsirnya, sebab terjemahan itu beza dengan tafsir. Saya bagi contoh sedikit. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Ar-Rahman. Ar-Rahman tu kita terjemah pemurah. Hak tu nama terjemahan. Dia punya tafsir dia pemurah Allah itu untuk orang Islam, untuk orang bukan Islam, untuk orang mukmin, untuk orang yang maasi, untuk orang yang kaya, untuk orang yang miskin. Dia kupasan tu nanti kita akan lihat Allah, adilnya Allah. Begitu.
Itu baru satu kalimah tu Ustaz Rahman. Kalau kita faham maksud dia. Jadi sangat cantiklah yang disebut oleh Puan Nurul Huda tadi. Apakah dengan kita memahami itu boleh bawa kepada mencegah fahsyat dan mungkar? Ya. Kenapa? Bila kita memahami akan sebutan kita tadi itu, kita akan lihat maha agungnya Allah, maha kuasanya Allah, maha dekatnya Allah, maha mendengarnya Allah, sehingga hati kita jadi lunak, tenang, jadi bersih. Sanubari kita pun kerohanian dia akan naik. Bila kerohanian tu naik, dia akan tengok maksiat tu, dia jadi tak apa nak mau, benci. Kemudian kalau dia buat maksiat sekalipun, dia cepat ingat. Tu yang kata nafsu lawamah. Kalau tak ada tarbiyah lagu ni, dia sentiasa nafsu ammarah. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu ammarah ni selalu buat hak tak elok. Lebih teruk lagi Ustaz Luqman, bila dia buat maksiat ni, dia berbangga pula dengan maksiat. Hak ni orang ni perlu ditarbiyah, dikikih dengan tarbiyah guru. Jadi kerana itu, paling kurang naik ke nafsu lawamah. Lawamah ni, dia buat hak tak elok, dia tahu tak elok. Lepas tu dia kembali pada Allah. Kesan solat tadi tu, memang kalau orang yang solat, dia akan paling kurang insya-Allah untuk mendapat nafsu lawamah tu, insya-Allah. Tapi kalau tak solat, payah, dia akan jadi nafsu ammarah. Kerana itu, dengan penghayatan solatnya, dia akan menaikkan kerohanian. Dengan kerohanian itu, dia akan jadi makin dekat dan mahu berbuat taat dan menghindari akan maksiat. Walaupun kadang-kadang dia terbuat juga maksiat, tapi cepat dia patah balik. Kalau tanda orang yang tak makbul, dia masuk maksiat ni, dia payah nak keluar. Masuk dalam tu, takut nanti meninggal dalam keadaan maksiat. Naudzubillah. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada solat kita itu mudah-mudahan sehingga solat kita itu mampu menaikkan ataupun menghakis nafsu amarah pada diri kita, dan sekurang-kurangnya sampai kepada nafsu lawamah yang mampu untuk, orang kata apabila mana kita melakukan maksiat, kita cepat-cepat kembali kepada Allah SWT. Jadi yang berbahagia sidang penonton sekalian, yang berbahagia Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan sebenarnya. Tadi Ustaz, mohon Ustaz memberikan sedikit kesimpulan berkaitan apa yang kita bincangkan pada hari ini, berkaitan dengan solat itu mampu untuk mencegah fahsyat dan mungkar. Dan boleh Ustaz akhirkan dengan sedikit bacaan doa, mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. Baik. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Luqman, hadirin hadirat, penonton yang dirahmati Allah, kembali yang disebut di dalam Hasyiah As-Sawi dan tafsir Al-Quran Al-Azim Al-Imam Ibn Kathir, yang dikatakan solat mampu dan boleh mencegah daripada berbuat fahsyat dan mungkar apabila solat itu, satu, didirikan, dua, dibawa hakikat zahir dan batin dalam solat, yang ketiga, diistiqamahkan. Diistiqamahkan solat itu berterusan, ditambah lagi dengan qabliyah, ba'diyah, sunat nawafil dan sebagainya. Kerana orang yang bawa hakikat zahir dan batin dalam solat, hatinya akan bercahaya, tenang, dia akan rasa keinsafan dan mudah dekat kepada Allah, yang nanti akan menaikkan kerohaniannya. Kerohaniannya inilah nanti, satu, kalau dia belum berbuat maksiat, dia tidak akan buat maksiat, fahsyat dan mungkar. Dua, kalau dia buat fahsyat dan mungkar pun, dia segera balik kepada Allah. Tiga, dia akan menghindari bersungguh-sungguh akan fahsyat dan mungkar itu. Tapi syarat solat itu dikerjakan, satu, membawa, yang kedua, membawa hakikat zahir dan batin. Tiga, dia kena istiqamah. InsyaAllah lambat laun, inna salatahu satanhahu, jaminan Rasulullah SAW, sesungguhnya solatnya nanti akan menegahnya daripada berbuat kejahatan, fahsyat dan mungkar itu. InsyaAllah. Saya boleh akhirkan dengan baca doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin.
wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arshihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna minal ladzina tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im alladhina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jadi Ustaz jazakallahu khairan katsira di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mohon dihalalkan segala ilmu yang dicurahkan kepada kami, mudah-mudahan memberikan satu titik tolak untuk kami melakukan kebaikan insya-Allah Ustaz bersama-sama kita. Jadi saudara betul sekalian, ingatlah dengan solat itu Nabi dah jamin, Allah pun dah jamin bahawa solat itu mampu untuk cegah diri kita daripada perkara fahsyat dan mungkar. Pastikan kita memahami sepenuhnya apakah yang dimaksudkan dengan solat kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dengan perbincangan topik ini memberikan kita satu pencerahan bagaimana cara untuk kita nak mencegah kemungkaran dengan solat yang kita lakukan insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada besok hari bersama dengan moderator kita Da'i Hilman, bersama dengan panel kita yang cukup handsome. Ya, handsome juga sama dengan Ustaz Muhadir kita juga, iaitu Ustaz Muzaffar Muhammad Suki, dengan topik sirah kenali Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk temu janji kita pada besok hari dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu yang keliru. Saya Luqman, mohon maaf di atas kekurangan, di atas kekasaran bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu yang keliru. Patuhi SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.